Berangguk ni tu boleh. 10 pagi. Ya, silakan Ustaz. Kita zikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah, hablana minka rashada wahdina subula salah, inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah, hablana minka rashadan wahdina subula salah, inna taqwallahi nurun wa tariqul lil falah. Alhamdulillah. Tapi rasa macam nak lena Ustaz ni. Subhanallah, dayu-dayu zikir subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita buka majlis ilmu kita pada pagi ini dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kami ini mai daripada Kuala Lumpur ni, mai hari ini kebetulan kita ada program di Penang dan juga di Kulim pada hari ini. Jadi kami ni walaupun duduk di Kuala Lumpur, beranak di Kelantan, tapi kami dengan Penang ni berpisah tiada lah. Duduk di Penang ni sejak tahun 1981 sampai tahun 1996. Tapi Ustaz Zarifi dia lama lagi. Dia mengaji di sekolah rendah sampai sekolah menengah di Pulau Pinang. Kami sampai sekolah rendah, saya sampai sekolah rendah, sekolah menengah tukar pergi Kedah. Jadi kalau semalam sampai pukul berapa? 10.30 landing ni bayang lepas. Terus kayu nasi kanak. Pukul 11.30 makan nasi kanak, mampu duduk di KL tak buat kerja lagu ni, tapi mai Penang rasa kenyang lagi. Tapi saya kena tu. Itu kita dengan Penang lah. Jadi kita nak mula dengan Ustaz Zarifi terlebih dahulu. Kita duduk di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita nak mengambil semangat kelahiran Nabi, kita nak singkap kembali rasa cinta, rindu, dan juga kita nak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mungkin Ustaz boleh mulakan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fadil Ustaz Yusuf, pengurusi kita, semua datang kuasa, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Taala masih berikan kepada kita umur. Allah Taala masih berikan kepada kita kesihatan, kekuatan. Mula sebelum subuh tadi ini kita boleh main sama-sama berjamaah qiyamul lail. Kemudian sembahyang subuh pula diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz kita tadi, dan alhamdulillah kita sambung pula dengan kuliah forum subuh kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita satu benda penting dalam hidup kita ini, iaitulah iman dan Islam. Ustaz Yusuf, saya teringat masjid kita ni waktu saya pergi di Masyhur dulu, tu ayah Al-Fadhil Datuk Ustaz Rosli Osman, bila dia baca khutbah di masjid ni, dia bawa kami lah 2-3 orang. Dia bawa naik kereta dia main di masjid Syekh Yusuf ni. Jadi main tadi ni sampai subuh ni, Masya Allah, tengok depan tu nah, dia punya lampu masjid Syekh Yusuf tu, Masya Allah, tengok dalam, beza macam dulu ni, nah, tak macam dulu lah ni. Sebelah tu Ustaz
apa Raudhatul Hana, perpustakaan kan? Dewan Sembina. Saya ingat tu pusat asuhan kanak-kanak tadi tu. Dewan Sembina cantik, alhamdulillah. Jadi, kapek kita ni subhanallah, pijak-pijak tenggelam kaki kita kan. Maknanya punyalah seronok selesa ibadat kita. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Thawban. Thawban. Siapa nama dia tu Haji Maulana? Kita sebut nama dia Thawban. Thawban ni satu hari dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muka dia pucat besi. Pucat besi muka dia. Nabi pun tanya pada dia, "Hang sakit ke?" Dia kata, "Ya Rasulullah, aku taklah demam, aku taklah sakit apa pun, tapi bila kamu nampak muka aku macam ni, macam lagu orang tak sihat ni, sebabnya ya Rasulullah, aku ni lama tak jumpa hang ya Rasulullah. Lama aku tak jumpa kamu ya Rasulullah. Aku teringat sungguh pada kamu ya Rasulullah. Sebab dalam hati aku ni tak ada orang lain dah. Aku cintakan kamu ya Rasulullah. Aku sayang kepada kamu ya Rasulullah. Lebih lagi cinta dan sayang aku kepada anak-anak aku. Aku sayang lebih kepada kamu ya Rasulullah. Karena itu bila lama tak jumpa dengan kamu ya Rasulullah, aku rasa ya Allah, bila nak jumpa kamu ya Rasulullah. Dan aku duk fikir ya Rasulullah, kalaulah aku mati nanti, kalaulah aku dan kamu mati nanti dalam syurga nanti, kalau aku masuk syurga, tentulah kedudukan kita tak sama ya Rasulullah. Kedudukan kamu di tingkat yang atas, aku ni duduk level bawah je, duduk atas bawah je. Tak jumpa dah kamu ya Rasulullah. Kalau jumpa pun mungkin sekali-sekala, tu pun kalau aku masuk syurga ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, kalau aku ni tak masuk syurga, aku ni dihumbankan dalam neraka, tentulah selama-lamanya aku tidak akan bertemu dengan kamu wahai Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, bila Thawban sebut lagu tu yang dia ni sayang, kasih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut kepada Thawban salah satu ayat dalam suratul Nisa, sesiapa yang taat kepada Allah, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, sesiapa yang taat pada Rasul-Rasulnya, mereka itu di hari akhirat nanti akan dihimpunkan duduk sama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tuan-tuan dan puan, tadi tuan imam kita baca surah Al-Fatihah, Masya Allah senang. Tuan imam kita ni rupanya tuan-tuan anak kepada guru saya di Al-Mashhur dulu, Al-Fadhil Ustaz Muhammad dan juga Ustazah Mazlina. Kita doa apa? Kita baca apa dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapa dia orang duduk di jalan yang lurus tu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu ialah jalan orang yang telah diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang diberi nikmat. Seperti orang yang diberi nikmat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ni. Al-Quran memperincikan, surah Nisa dalam ayat tadi memperincikan, bagi tahu pada kita dengan detail, orang yang diberi nikmat itu ialah ada 4 golongan. Siapa? Yang pertama, golongan para nabi.
Yang kedua, golongan as-siddiqin, orang yang membenarkan agama. Ketiga, wasyuhada, orang yang syahid, mati syahid di jalan Allah. Yang keempat, wassalihin, orang-orang yang saleh. Nah, ini dia 4 golongan, 4 orang, 4 kelompok yang mana mereka ini berada di atas jalan, yang mana jalan itu Allah Ta'ala rahmat mereka. Jalan itu ialah jalan orang yang diberi nikmat, iaitulah 4 golongan ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah bagaimana dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari akhirat nanti kita ini akan dihimpunkan bersama para nabi, para rasul dan sekalian-sekalian orang-orang yang saleh. Tuan-tuan, cinta pada nabi ini kena lebih lagi daripada cinta pada isteri, cinta pada suami, kasih pada anak-anak, kasih pada tok wan, kasih pada bapa, kasih pada mak tok. Lebih lagi Nabi SAW sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat daripada kita semualah, tak sempurna iman kita, tak sempurna iman kita selagi mana Rasulullah ataupun Nabi kata aku, selagi mana aku tidak dicintai oleh hamba semua melampaui cinta hamba pada anak-anak, melampaui cinta kalian pada ibu bapa dan pada seluruh umat manusia. Maknanya cinta pada Rasulullah kena lebih lagi daripada cinta kita kepada orang yang ada atas dunia. Karena itu tuan-tuan, tanda iman kita kepada Rasulullah, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu mencintai Allah, kamu kena ikut Rasulullah. Dan orang yang cinta Allah, orang yang cinta Rasul, orang yang ikut Rasulullah, mereka ini akan dapat 2 benda, tuan-tuan. Maklum, orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, mereka akan dapat 2 benda. Apa dia? Yang pertama, mereka akan dicintai oleh Allah. Allah kasih, Allah sayang, Allah pandang orang itu, Allah tengok orang itu, Allah sayang orang itu. Dan nombor 2, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa siapa? Dosa orang yang cinta Allah, ikut Allah dan cinta Rasul dan ikut Rasul. Ada 2 benda. Yang pertama, kena ada perasaan al-hubb. Al-hubb makna dia apa? Cinta pada Nabi. Cinta dalam mana? Dalam hati kita, dalam jiwa kita ni ada Nabi SAW. Kasih kita ni ada pada Nabi SAW. Iman kita pada Nabi ada. Bila dengar orang pelekeh Nabi, bila dengar ada orang hina Nabi, bila dengar orang menjatuhkan maruah Nabi, maka kita dalam hati ini kita tak reda orang yang merendah-rendahkan ataupun menghina Rasulullah SAW. Kenapa? Dalam diri kita ni ada iman kepada Rasulullah SAW. Maknanya nombor 1, cinta kepada Rasulullah SAW. Nombor 2, al-ittiba'. Maknanya apa? Ikut Rasulullah SAW. Apa yang disyariatkan, apa yang Nabi sebut dalam hadis, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita ikut semua. Ikut semua. Biar apa yang Nabi sebut itu, biar jadi amalan yang tetap dalam diri kita.
InsyaAllah bila ada dua benda ni, al-hub dan al-ittiba', ikut Rasulullah dan cinta Rasulullah, kita akan mendapat cinta Allah, mendapat redha Allah, dan Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Tuan-tuan, kalau kita cinta saja tapi tak ikut, tak beriman kepada Rasulullah, jadilah kita macam Abu Talib. Pak cik Nabi, bapa saudara Nabi ni, dia sayang sungguh pada Rasulullah. Ketika mana penduduk Mekah tak percaya pada Nabi, orang nak ugut Nabi, orang nak ancam Nabi dengan macam-macam, orang nak hina Nabi ni, pakcik ni lah yang lawan balik pokok tu. Pakcik ni lah yang sayang pada anak saudara dia. Dia tidak izinkan orang apa-apakan tubuh badan Nabi SAW. Cumanya sayangnya Abu Talib dia tidak iktibar, dia tak beriman kepada Nabi SAW. Dia tak ikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau itu tuan-tuan dan puan aja, ayanda kepada Abu Bakar Siddiq. Ayah kepada Abu Bakar namanya Abu Quhafah. Di hujung umur Abu Quhafah ni Allah Ta'ala buka hati dia. Dia ni mau terima Islam. Dia ni mau nak sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah campakkan hidayah dalam hati dia. Riwayat menyatakan apabila Abu Quhafah ni duduk depan Rasulullah untuk mengucapkan syahadah, Abu Bakar dia kata, ya Rasulullah, aku seronok ayah aku hari ni nak masuk Islam, nak sebut syahadah. Aku seronok, aku gembira sangat, aku bahagia sangat. Tetapi wahai Rasulullah, aku lebih gembira kalaulah yang duduk depan kamu sekarang ini bukan bapa aku, tapi aku lebih syok, aku lebih gembira kalau yang duduk depan kamu sekarang ini, iaitulah Abu Talib, bapa saudara kamu, Rasulullah. Aku lebih seronok kalau bapa saudara kamu yang duduk depan kamu sekarang ini mengucapkan syahadat. Sebab apa Abu Bakar kata begitu? Sebab Abu Bakar tahu dalam hidup Rasulullah ni, tuan haji, ada satu benda yang Nabi sedih sungguh. Apa dia? Ni pakcik Nabi Abu Talib sampai ke sudah, sampai di hujung umur, tak terkeluar dari mulut dia perkataan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak keluar perkataan itu. Karena itu tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah hantar Nabi SAW, Allah utuskan baginda Rasulullah untuk menyebarkan wahyu, menyampaikan risalah Islam, dan risalah Islam itu sampai kepada kita. Kerana apa? Kerana kesungguhan dan cintanya Rasulullah SAW kepada kita umat manusia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya pun confused. Ni forum ke kuliah subuh? Kuliah subuh. Nampak macam dia pantai seorang je saya. Habis dah poin gila ni. Tapi seronok, Masya Allah, semangat. Dia nak tahu hilang Penang tak Penang, tangan dia naik tinggi. Kalau penceramah naik tinggi tu orang Penang. Tapi saya seronok Zalibi tengok jemaah kita ni, tambah orang perempuan. Apa Ustaz Zalibi cakap, mereka tulis. Masya Allah. Mereka tulis. Saya tengok daripada hujung semua ada pen, ada kertas ni, beza jemaah lelaki, jemaah perempuan. Yang lelaki daripada Sabah, Sarawak sampai Brunei, Singapura, kita ceramah standard satu Malaysia, termasuk kami lah. Duduk, memang kita relax, kita betul faham. Orang perempuan dia catat, mula-mula dia tulis nama penceramah, nombor 2 dia tulis tajuk ceramah. Bila penceramah tu tak best, dia mula lukis muka penceramah. Tapi Alhamdulillah, ni kehebatan jemaah perempuan lah. Sebab itu mana-mana masjid dia ada kuliah muslimah. Kuliah muslimin tak ada. Kalau ada orang tak ada orang. Itu beza hebat. Baik, terus buka bateri, tengok nak bagi lawan ya. Kita nak tahan sampai pukul 10. Kalau Ustaz Zalibi tadi sebut dua benda penting yang kita kena tahu, cinta dan ikut. Oh, menarik. Kita tak boleh sayang saja tapi kalau tak ikut. Kita tak boleh ikut saja tapi kalau tak sayang. Kita kena sayang dan juga ikut baginda Nabi SAW. Depan kita ni, saya sebenarnya kita tak payah cerita banyak, sebab semua orang yang main masjid ni orang yang ikut Nabi.
Tapi semua depan kita ni ada satu tanggungjawab besar, iaitu nak ajak ahli keluarga kita ni, nak hidupkan keluarga kita ni keluarga yang mencintai Nabi. Lagu mana kita dapat? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan haji, puan hajah sekalian? Sihat ke tidak? Alhamdulillah. Saya di masjid ni buat pengetahuan Ustaz Zarifi dan Ustaz Ari adalah buat kali kedua dah. Jadi buat kali pertama datangnya bulan 4 hari Jumaat. Jadi dia suruh bagi tazkirah Jumaat dengan khutbah lah. Dan saya tegur hari tu, saya kata sejuk sangat masjid ni. Ya. Tapi hari ni dia slow sikit kot. Dia bukan ada 4 ekor, bukan 4, cuma 6 kipas besar satu. Betul dah Ustaz Zaifi kata tadi, bila kita pijak tu macam tenggelam kaki tu kan. Dan Alhamdulillah pagi ni pun kehadiran pun hebat. Yang saya kira-kira dengan mata kasar saya tadi, lebih kurang dalam 725 orang tadi saya tengok. Yang tak nampak lah, yang nampak tu lebih lagi. Ya. Jadi kehadiran tu boleh ramai, ini kira hebat tuan-tuan dan puan-puan. Maka pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, kami datang bertiga lah. Tapi dah diberitahu oleh pengerusi tadi, yang sulung Ustaz Zarifi, nombor 2 Ustaz Ari, saya bongsu. Jadi jangan ada dalam pemikiran tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan Ustaz sulung jangan kata begitu. Saya paling bongsu, tuan-tuan haji, puan-puan hajah kan. Walaupun saya pergi mana-mana tempat, rata-rata mesti duk kata saya paling sulung. Memang nampak macam sulung ke puan hajah saya ni? Cakap. Bukan sulung, kata paling tua. Saya paling bongsu haji, puan hajah. Paling bongsu, nombor 3 lah. Baik. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi yang indah ini kita dapat berkumpul begini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul begini tuan-tuan dan puan-puan. Pagi tadi kita semayang subuh berjemaah diimami oleh tuan imam kita. Kemudian habis subuh duduk pula nak dengar forum Ustaz Tiga Beradik yang diberitahu datang pada Kuala Lumpur. Maka yang kita buat ini tuan-tuan dan puan sudah pastilah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita buat ini juga tuan-tuan haji, puan-puan hajah, kita tak pernah lihat dan tak pernah tengok pun jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza kita dengan para sahabat. Mereka lihat susuk tubuh apa yang dikatakan oleh Nabi, maka mereka jadi tertarik, mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi golongan-golongan akhir zaman seperti mana kita ni tuan-tuan, kita tak pernah lihat pun Nabi. Kita tak pernah dengar. Kalau macam saya cakap ini, tuan-tuan pernah dengar saya bercakap. Yang tuan-tuan tahu tentang Nabi adalah berkaitan dengan sirah Nabi dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hati itu tetap utuh, tetap teguh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya siapa-siapa yang pernah menunaikan haji atau umrah, yang mana pernah pergi ke masjid Nabi, dia ada perasaan lain macam sikit. Perasaan macam mana? Perasaan yang tidak boleh digambarkan. Lalu saja dibakar baginda Nabi SAW. Tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah perasan tak? Kita jadi sebab, kita jadi tak tentu hana. Dan kadang-kadang, dan bukan kadang-kadanglah, selalunya adalah menitis air mata kita. Kerana apa? Sebab yang aku lihat ini adalah makam Nabi dan aku rindu padamu ya Rasulullah. Maka secara otomatik kita berselawat, Assalamualaikum ya Rasulullah dan sebagainya. Tuan-tuan, seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Zarifi tadi, tuan-tuan dan puan-puan, benar. Bila mana kita cinta pada Nabi,
Nabi pernah menyebut, tuan-tuan dan puan, ana sayyidu walidi Adam yaumal qiyamah. Kemudian Nabi sebut lagi, wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu mushfa'. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Ni, Nabi bagi tahu, aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah orang yang pertama akan dibangkitkan daripada kubur. Aku adalah orang pertama yang akan memberi syafaat dan dibenarkan memberi syafaat. Rupa-rupanya siapa-siapa yang taat pada Rasulullah, yang beriman pada Rasulullah, percayalah pada hari kiamat kelak Nabi SAW akan memberi syafaat kepada dia. Sebab nak masuk syurga ini, tuan-tuan, dia bukan mudah. Tuan-tuan nak harap kepada tuan-tuan semayang 5 waktu sehari semalam, ya, para sahabat buat juga. Tuan-tuan nak mengharap kepada bangun malam untuk solat tahajud, adakah mampu pada setiap malam? Adakah mampu malam ini kemudian tahun depan pula? Sebab Masjid Syekh Yusof ni buat acara tahunan setahun sekali sebagai contoh. Dan ada orang juga, tuan-tuan, dia bangun, rupanya bangun kencing, tidur balik. Tak bangun untuk mengerjakan solat tahajud dan sebagainya. Makna kata lemah kita. Ya, memang kita insan yang lemah. Maka gunakanlah kesempatan yang mana kita nak beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam lagu kumpulan Raihan, tuan-tuan dan puan-puan, apa bunyinya? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Wasallim, rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara mukjizat yang ada sehingga ke hari ini yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini kalau namanya Muslim, namanya Islam, namanya Muhammad Ihsan, namanya Muhammad Fahim, namanya Ahmad Ziyad, namanya Ahmad Baihaqi, Quran jangan tinggal. Tak boleh tinggal Quran ini. Kerana Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, nak ataupun tidak, kalau kita kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti kasih juga dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini juga, tuan-tuan dan puan-puan, apa Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Nabi suruh kita baca Quran, kerana pada hari kiamat nanti Al-Quran ini yang akan bantu kita dan memberi syafaat kepada kita. Tapi persoalannya, takkan kita seorang saja yang pandai baca Quran. Anak-anak kita macam mana? Ada orang dia tak peduli tentang anak-anak dia. Tak apa ustaz, anak-anak ni kalau Quran nanti dia besar, dia cari sendiri, ya guru Quran. Sekarang ni kita mesti kejar, SPM, PMR dia supaya dia dapat masuk universiti. Maka duk kecoh dalam WhatsApp group ni, alhamdulillah anak saya dapat straight A, alhamdulillah anak saya dapat masuk universiti itu, ini dan sebagainya. Tetapi jarang sekali di kalangan kita yang mana bila mana anak yang tidak mampu baca Quran, dia tak menangis, dia tak risau, tuan-tuan dan puan.
Maka adakah ini bukti kita kasih dan kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Kalaulah kita tidak menjaga keseluruhan ahli keluarga kita dalam bab Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari neraka Jahannam. Ayat ini menggerunkan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala menyebut dia suruh kita jaga diri kita dan dia suruh kita jaga juga keseluruhan ahli keluarga kita. Barangkali ibu dan ayah datang ke Masjid Syekh Yusuf ini, solat subuh, kemudian tadinya qiyamul lail, kemudian sekarang ini forum, anak-anak masih tidur di rumah. Dia buat apa? Tidur. Dia bangun tak bangkit tak sembahyang subuh. Saya jenuh ustaz, marah, maki, hamun, dia buat bodoh saja. Risau. Sepatutnya kena risau. Pasal apa kena risau? Sebab ini darah daging kita. Sebab inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari pembalasan. Barangkali yang saya paling bimbang tuan-tuan dan puan, duk tengah-tengah beratok di padang mahsyar tadi, masing-masing nak selamatkan diri, masing-masing dah tak tahu dah perasaan malu yang tiada pakaian antara satu sama lain, hanya memikirkan tentang diri sendiri. Bimbang-bimbang anak-anak tu pula yang akan menyalahkan ibu ayahnya kerana tak tekok dia waktu di dunia dulu. Siapa tahu? Maka hidup di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan fikir tentang diri sendiri, mesti fikir terutamanya keseluruhan ahli keluarga kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antara kami bertiga ni, tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Zarifi dia berkhidmat di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di Putrajaya. Ustaz Hariri pun sama di JAKIM juga. Saya bukan JAKIM, lagi kalau tiga-tiga JAKIM tuan-tuan kata kroni pula. Saya di Mahkamah Syariah. Jadi di Mahkamah Syariah ni, tuan-tuan dan puan, di situ orang buat apa? Kuliah duha kan? Bukan. Di situ adalah orang datang untuk membuat apa-apa tuntutan. Situlah faraidnya, bercerainya, hak jagaan anaknya, harta pusakanya, harta pencariannya, di situ tuan-tuan dan puan. Maka bila mana berada di situ, tuan-tuan dan puan, dia adalah sebuah institusi keluarga yang mana orang datang untuk settlekan masalah keluarga masing-masing. Ada minggu ni saya jadi sebab, ada minggu ni saya jadi kriak, ada minggu ni saya jadi marah, ada minggu ni saya jadi suka. Kenapa? Sebab orang datang dengan keadaan kes yang berbagai macam. Tuan-tuan, kalau kita sebut tentang orang Melayu kita ni, tuan-tuan dan puan, kalau dalam bab harta pusaka ni, menakutkan. Setuju tak Tuan Haji Puan Haji? Tuan Haji Puan Haji kena setuju dengan saya. Sebab kalau Tuan Haji Puan Haji tak setuju dengan saya dakwa Tuan Haji Puan Haji. Tuan Haji kena setuju dengan saya. Sebab saya berada di lapangan. Kalau Tuan Haji tanya saya, kes perceraian di Malaysia ni bukan sikit, banyak. Banyak ke sikit Tuan Haji Puan Haji? Tuan Haji banyak ke sikit? Banyak. Tuan Haji kerja mahkamah mana kata banyak? Cuak Tuan Haji. Banyak. Sebab apa disebutkan banyak? Sebab melibatkan keluarga kita, kawan kita, saudara mara kita, dia di situ. Tapi persoalannya, tuan-tuan dan puan, sampai bila keadaan ini nak berlalu? Sebab itu apa-apa pun jadi, tuan-tuan dan puan, mesti kembali kepada agama. Tempat kita berkumpul, tuan-tuan dan puan, tempat kita berkumpul orang Islam bukan
di supermarket, bukan di emporium dan sebagainya. Tempat kita berkumpul adalah di masjid dan di surau. Ini kekuatan kita. Sebab itu bila mana sebut masjid, bila mana sebut surau, kena bawa anak, kena bawa isteri, kena bawa suami, kena bawa cucu. Apa benda lah program yang dibuat oleh masjid, tuan-tuan kena hadir sabar supaya menjadi aktiviti yang melazimi tuan-tuan dan puan-puan ahli keluarga semua. Sebab di masjid ini tuan-tuan dan puan-puan, benda yang baik-baik sahaja yang berlaku. Setuju? Tuan-puan perasan tak bila datang ke masjid dia jadi tenang hati tu? Perasan tak? Tuan-tuan Haji, puan-puan Haji, kalau tanya pada saya, kalau subuh bebek tuan-tuan Haji semayang di rumah ya, bangun bangkit 2 rakaat, diri duduk apa semua, sujud apa semua, habis tidur balik. Sah tak semayang? Sah. Semayang tak subuh? Semayang. Tapi kenapa datang ke masjid? Kenapa datang ke surau? Sebab hati sudah terpaut dengan masjid. Seolah-olah kalau tak main masjid, tak main surat, tak main surau, solat berjemaah, dia jadi tak sempurna hidup itu. Pasal tak? Yang jadi macam ni, Tuan-Tuan Haji buat kerja ni baru tahun ni ataupun lama dah praktis. Lama dah betul-betul. Mana mungkin orang yang tak pernah main masjid, dia pencen hari ni, besok dia jadi jemaah tetap. Belum tentu. Sebab benda ini adalah benda latihan dan benda istiqamah. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, keluarga kita kena jaga betul-betul. Anak-anak kita kena didik betul-betul. Jiran-jiran kita kena sayang antara satu sama lain. Sahabat-sahabat kita, terutamanya orang masjid ni, tuan-tuan Haji, puan-puan Haji, kena pegang betul-betul. Kenapa? Sebab mereka-mereka inilah yang akan datang waktu tuan-tuan Haji, puan Haji sakit. Dan yang paling kita nak, mereka inilah yang akan mengiringi, mengusung dan akan menyelesaikan jenazah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebab dengan siapa yang kita berkawan, dengan siapa yang kita bersahabat, maka orang itulah yang akan tetap kekal dengan kita sehinggalah kita disemadikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Semangat saya San Tadi dalam kereta janji lain. Dia kata hari ni dia nak cakap sikit kan. Tapi bila dia tengok tuan-tuan Haji, puan Haji tak bergerak, dia pun semangat lah. Baik Ustaz Zalmi, kita setuju hari ni sebelum 7.30 kena habis lah. Sebab orang ayat hitam ni sarapan tak boleh lebih pukul 7.30. Dia cepat lapar. Jadi kita kena makan awal. Betul ke puan Haji? No? Kan? Kalau lebih je 7.30, ceramah seorang kami balik. Tapi dikatakan ada sarapan hari ni. Sarapan? Minum apa yang Ustaz Ihsan dalam minda nah? Kalau hari tu dia jamu saya nasi hujan panas. Okey. Hujan panas. Hari ni hujan. Kan? Tapi seronok tengok pengurusi sebut tadi. Dia bagi tahu penceramah siapa-siapa, sarapan disediakan. Macam di tempat saya, hari ni kita ada makan, penceramah disediakan. Okey. Tapi sarapan tu kena tanya dulu. Sarapan tu penceramah ke jemaah dah sekali? Asal sekali sebab dia umum tadi. Oh ya. Saya tak bagi jaminan lah. Daripada umum, kalau tak ada, tuan-puan jauh cari dia no? Dia belanja ini. Baiklah, sebagai soalan akhir lah Ustaz, kita ni umat akhir zaman, kita ni, kita semualah tentulah kita mengharapkan tentang syafaat Nabi dan apa benda yang boleh kita buat amalan supaya kita dapat beramal sama-sama. Mungkin hak mudah, hak simple, hak kita boleh pakai turut sama-sama, yang boleh kita mula hari ni dan kita istiqamahkan pada hari-hari seterusnya. Silakan. Bila Ustaz hari ni sebut last tu, saya tengok jemaah muslimat nampak macam gelisah. Gelisah rasa pertiawan sekarang ada ke mana ni? Doa. Dia berkata yes. Saya ingat awal kan? Okey, memang betul lah. Baik, tuan-tuan Haji, puan Haji, muslimat dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yawmil akhir. Allah Ta'ala beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan, tauladan. Orang belah-belah Masjid Syekh Yusof dia kata role model. Role model. Nabi kita ni role model, contoh ikutan, suri tauladan. Pada siapa? Orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan ni adalah dua orang. Siapa? Yang pertama, orang yang nak dapat, yang dia ni mau, dia nak cari redha Allah. Liman kana yarjullah, orang yang nak cari redha Allah. Ni orang yang nak cari redha Allah, kita yang nak cari redha Allah ni mesti ikut dan jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Yang kedua, wal yawmil akhir. Orang yang nak dapat kebaikan, kebahagiaan di hari akhirat, ni orang ni juga dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan dia. Tuan-tuan, Nabi kita ni dia tunjuk pada kita sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Nabi tunjuk dah kat kita. Kalau kita ikut apa yang Nabi contohkan, yang Nabi buat, yang Nabi tunjuk kat kita tu, pahala lah jawabnya. Contoh tuan-tuan, kan kita pakai baju, pakai seluar. Ustaz Ali, Ustaz Esam pakai baju, pakai seluar setiap hari kan? Tak juga. Ada waktu pakai kemblek. Okey. Maknanya berpakaian kan. Baik, tuan-tuan, Nabi tunjuk contoh pada kita. Kita ni bila Nabi kita, Sayyidatina Aisyah cerita, tengok, isteri Nabi ni, Aisyah ni, dia prihatin apa yang Nabi buat. Dia tengok, dia observe orang Penang. Baik, Nabi kita bila nak pakai baju ataupun nak buat sesuatu benda, Nabi suka mula belah kanan dulu. Nabi mula belah kanan dulu. Jadi tuan-tuan, kita nak pakai baju, nak pakai seluar, nak pakai apa pun kan, eloknya kita mula belah kanan dulu. Lepas tu baru dah pakai belah kiri. Sebab apa tadi? Aisyah cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak mula satu benda, Nabi akan mula belah kanan dulu. Termasuklah kalau kita nak sikat rambut, kan, sikatlah rambut di sebelah kanan dulu. Mudah-mudahan bila kita niat kita buat itu kerana nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pahala bagi kita insya-Allah. Nombor dua, tuan-tuan, bila kita nak tidur malam kan, ada petunjuk-petunjuk yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita yang Nabi buat. Ustaz Isam bagi satu, apa antara sunnah sebelum Nabi tidur, apa yang Nabi buat? Nabi membaca surah yang mana kita duk baca lepas pada isyak banyak dalam masjid duk buat selama ni. Apa tu? Iaitulah surah Al-Mulk. Oh, hebat. Pandai kawan tu ada nak jawab kan? Jadi kena abang nombor dua. Tuan, kami tiga balik ni, bila Ustaz Isa cerita bab mengaji Quran kan, ayah kami dia garang semua. Dia kerja custom dulu, garang. Jadi dia mengajak Quran kami ni, Allahu Akbar, kami takutlah dengan ayah ni kan, sama Tuan Haji kan, garang anak-anak. Jadi antara tiga beradik itu Haji, yang paling kuat menangis, kuat teriak sebab kena marah suruh dengan ayah ni waktu mengaji Quran ni. Tuan-tuan Haji agak-agak mana antara tiga orang? Saya bagi jawapan lah. Pakai songkok bagi ni. Pakai songkok. Saya pun tak balik yang bermat. Ini melanggar peraturan mesyuarat. Dan ada satu kisah lagi. Satu hari tu mak kami, mak suri rumah. Jadi mak ni barangkali ayah bagi tugasan kat mak lah kot. Mak ni, kerja mak ni, dia cek beg sekolah kami. Dia cek beg sekolah. Satu hari tu mak cek beg sekolah, cek punya cek, buat spot cek ni, tiba-tiba mak jumpa ada surat cinta dalam beg sekolah. Jadi surat cinta tu siap bedak lagi. Dia terlupa maknanya nak ambil kan, bedak lagi tadi. Allahu Akbar. Nanti mak marah semua, ayah pun marah. Hak ni maksa dia, hak cinta di sekolah ni
Antara 3 orang ni hang pernah tangkap ada surat cinta dalam beg sekolah tadi, orang yang sama yang pakai songkok bagi ni. Ya hormat. Biasalah orang handsome banyak markah. Kalau tak ada markah tak ada sembang. Hang sekolah semua lelaki. Betul. Bahaya. Kita masyhur lelaki kan. Jadi betul lah kami 3 orang ni nak paling handsome tengok ni kan. Ya, betul. Tapi lepas kata masuk lelaki banyak gay betul. Tak ada. Ini tenang ni. Tenang. Oh, dah bukan. Saya tarik balik hormat. Saya ingat dulu di antara awet dia, awet dia kata muka dia macam Amir Khan. Saya tengok haram tak ada pun. Ni kita tajuk lain ni. Tajuk lain ni. Adi. Silakan sama-sama. Betul hati Allah. Maknanya sebelum hidup sebagai contoh, Rasulullah SAW ajak pada kita antaranya baca 3 qul. Kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampailah qul a'udzu birabbin nas. Antara yang Nabi ajak, dan kemudian Nabi hukum di dalam tangan ni, Nabi hukum dan Nabi ratakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tubuh badan sebagaimana tangan ini sampai. Maksudnya sebagaimana boleh kita buat. Apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi tengok, benda yang kecil-kecil ini pun Nabi telah contohkan kepada kita. Maknanya daripada jelek-jelek mata sampailah nak tidur balik ni, Nabi SAW ajak pada kita ini yang dikehendaki oleh agama. Ini yang agama ajak pada kita, iaitulah akhlak dan adab. Kan? Itu benda yang paling simple. Tuan-tuan, yang kedua, Nabi SAW ajak juga kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat, dia ni akan bercakap benda yang baik-baik. Bercakap keluar pada mulut ni benda yang baik-baik je, ataupun dia senyap sahaja. Maknanya hadis ni Nabi ajak pada kita ni jangan duk mengata orang, jangan duk mengumpat orang, jangan caci orang, jangan fitnah orang, jangan benda tu semua. Sebab apa? Yang ini akhlak yang Nabi ajak pada kita. Kemudian Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wal yukrim muliakan tetamu dan muliakan jiran tetangga. Maknanya Nabi ajak pada kita ni duduk sesama kita di dalam masyarakat kena saling kasih mengasihi, jangan bergaduh, jangan berdengki, jangan buat benda-benda yang boleh pecah belah masyarakat. Kalau Tuan Haji Pengajar nak tanyalah, Tuan Haji Pengajar sayang ke tidak kawan-kawan sekolah? Sayang ke tidak? Sayang ke tidak Tuan Haji? Kalau sayang boleh tak kita salam Ustaz dengan kawan-kawan sekolah? Kita salam Ustaz. Tuan Haji, salam Ustaz. Tak buat dia umur. Haji, jom salam Ustaz je. Alhamdulillah. Tak suruh berhenti lagi. Tuan Haji Pengajar, pegang pipi kawan-kawan sekolah Ustaz, pegang pipi. Ni abang kita tak boleh nampak kita dekat. Dia bangun. Apa dia pegang pipi sampai sebut saya sayang awak. Itu dia. Itu kan. Nak ceritanya ni di masjid kita ni lah tempat untuk kita kasih sayang sama-sama kita. Kan? Tempat untuk kita pertahankan silaturahim sama-sama kita. Sebab ni hak ni yang Nabi SAW ajak pada kita. Kena saling kasih mengasihi sama-sama kita. Dan orang yang saling kasih mengasihi dan dunia ni, akhirat nanti Allah Ta'ala akan tolong orang itu. Kalau tuan-tuan dalam masyarakat, Nabi sebut, sesiapa yang membiarkan jiran tetangga dia dalam keadaan lapar. Kita ni penyambut sedawa tak berhenti, sat berian lah, sat sarawak, makan tak berhenti. Jiran sekolah, ya Allah, tak ada makanan, kita biar begitu je. Nabi kata orang yang membiarkan jiran tetangganya dalam keadaan lapar, mereka itu tidak sempurna iman mereka, tak sempurna iman. Jadi ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Islam ini mesti dihidupkan dalam diri kita supaya terzahir cantiknya Islam dan cantiknya akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan,
Satu hari sahabat-sahabat Nabi dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, dalam atas dunia ni siapa orang yang paling baik?" Ya Nabi, ya Rasulullah, atas dunia ni yang paling baik siapa dia? Nabi bagi jawapan, yang paling baik ialah man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang Allah Ta'ala bagi umur panjang pada dia. Orang bagi umur, Allah Ta'ala bagi umur pada kita, Allah bagi usia pada kita, baik pula amalan kita. Orang yang Allah Ta'ala bagi umur, Allah bagi usia pada kita ni baik akhlak, baik perangai kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita. Maknanya kita nak jadi orang macam ni lah. Mana sepanjang umur kita ni kita jadi orang yang baik, bukan setakat sesama manusia, tetapi kita juga menjaga alam ini. Kita berlaku rahmat kepada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam tadi saya baca khutbah di Negeri Sembilan di Masjid Ustaz Ihsan, Masjid As-Siddiqi Batang Benar di Negeri Sembilan. Tajuk khutbah Negeri Sembilan semalam, hargai air. Tajuk hargai air. Di Pembinaan Sunnah kita tajuk khutbah kita apa? Jadi khutbah kita semalam ni tajuk apa? Ittaqullah. Okey, betul. Bertakwalah kepada Allah. Semalam tajuk kita di bina mungkin lain, tapi di Sembilan tajuk dia pasal yang hargai air. Betul juga kan, kadang-kadang kita ni ambil semayang, ya Allah, dia punya apa nama, buka pai layak tu, kalau gear 5, dia kelok dia. Mereka dah faham hargai ayam. Rupanya ayam. Sebut ayam. Ayam. Saya ada sebelah pun dengan ayam. Oh ya ke? Lepas tu kok mana tiba-tiba. Oh ya Allah. Ni tanda kena panggil 725. Hargai ayam. Tak betul tak faham? Ayam. Kita faham bang. Masya-Allah. Depa baru rasa insaf betul ya, aku tak apa nak hargai ayam. Kita hargai ayam. Air. Ya. Brother kita ni pakai spek hitam, masya-Allah. Spek hitam tu biasa, jam hijau. Fluorescent kalau kita tahu. Nanti stylo. Alhamdulillah. Bagus ni. Anak muda main subuh. Masya-Allah. Abang dah kahwin belum? Belum lagi, ni menantu pilihan kawan-kawan aja. Menantu pilihan ni. Boleh ni. Alhamdulillah, masya-Allah. Ni, member sebelah kata tanya dia saja, aku pun tanya. Oh, masya-Allah, sebelah ni kita pakai jubah dan ada buku nota. Kahwin lagi? Dah lagi? Lagi dua orang calon. Alhamdulillah. Tuan-tuan, alhamdulillah saya tengok kolah kita ni Ustaz, masya-Allah cantik. Kan? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita ketika ambil air sembahyang, ketika ambil air wudu pun jangan membazir. Sebab dalam satu hadis tiba-tiba sahabat ni berlebihan sikit ambil air wudu tu lebih sikit air. Nabi kata jangan membazir. Dan dia kata adakah ayat sembahyang pun kata membazir? Dia kata ya. Jadi maknanya tengok sampai tahap itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Jadi Nabi sebut kepada kita, orang yang masuk syurga nanti ialah orang yang umurnya panjang dan orang yang buat amalan. Jadi maknanya apa? Dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita, umur kita ini kita habiskan dah buat yang terbaik untuk kita buat seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dan Nabi pegang tangan Sayyidina Muaz. Nabi pegang kuat-kuat, Nabi pegang erat-erat. Bila Nabi pegang, Nabi kata apa? Wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. Aku sayang tak. Nabi kata itu. Dan Nabi kata, di penghujung salat kamu wahai Muaz, di penghujung salat kamu jangan kamu lupa untuk kamu sebut doa ini, zikir ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan Jibril kita baca Muhammad boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma a'inni a'inni
ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali itulah Allahumma a'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah supaya aku ni jadi orang yang ingat selalu pada kamu ya Allah. Kita ni supaya kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kita ni selalu ingat pada Allah. Ingat selalu pada Allah. Duduk di mana pun ingat Allah. Wa syukrika, dan ya Allah tolonglah aku supaya aku ni jadi orang yang syukur padamu ya Allah. Wa husna ibadatik, dan ya Allah tolonglah hang eloklah, kamu perelokkanlah, terimalah amalan aku ini ya Allah. Jadi ini doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Tuan-tuan, antara tanda kita cinta pada Rasulullah, tuan-tuan, kita kena banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ada orang tanya, Ustaz, selawat mana satu? Ustaz, selawat lah. Mana kita ingat selawat lah. Paling mudah tuan-tuan, selawat macam selawat sembahyang kita. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai ujung tu fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat ini diajarkan dan dibacakan dalam sembahyang. Tentu sekali hak paling mudah kita ingat dan yang terbaik salat Ibrahimiyah. Ya, kalau hak lain pun silakan. Sebab apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perkataan ini Ustaz hari ini setiap Jumaat khatib baca. Wajib. Rukun. Rukun. Kan? Maknanya peringat supaya salawat pada Rasulullah. Dalam bahasa Arab kita inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna. Ustaz Isran, itu fi'il apa? Ustaz Isran sekolah Arab. Fi'il mudhari. Maknanya the present tense. Present tense maknanya selalu tak berhenti-henti. Allah dan malaikat bersalawat pada Rasulullah selalu dan tak berhenti-henti. Dulu, sekarang dan sampai bila-bila. Allah dan Rasul, Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selawat sekali kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala berikan kebaikan kesejahteraan kepada kita 10 kali. Tuan-tuan, kalau kita jarang selawat, bagaimana kita nak dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tuan-tuan rahmati Allah, ikutlah Rasulullah, kita beriman kepada Rasulullah, selamat kita dunia dan akhirat. Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dirahmati Allah, tepat 7.30 minit pagi. Lepas ni kita pergi rawak Lain rawak saya teringat zaman masyhur dulu. Jadi zaman tu boleh saya tengok dia jual radio tu zaman bila saya tak tahu. Dan dia boleh tak mana bagi kita tahu. Tapi memang rawak. ada lagi no? Dulu dia cari alien workshop kat situ. Baik, tapi itulah alhamdulillah kita selesai forum subuh kita. Kesimpulan yang dapat saya buat, saya teringat tuan-tuan sekalian, satu hadis Nabi SAW sebagai semangat kepada kita, hadis riwayat Bukhari. Nabi cerita pada sahabat, dia kata apabila kita di akhirat pada mahsyar, kita semua ni pakat takut kepada diri kita sendiri. Kita ni nak pergi tang mana? Pakat pergi cari Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolong aku. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh tolong hang. Hang pergilah cari Nabi Musa alaihissalam. Pergi kat Nabi Musa kata, aku pun tak boleh tolong hang. Hang pergi cari Nabi Isa. Pergi cari Nabi Isa. Nabi Isa kata pun, aku pun tak boleh tolong hang. Hang pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpa Nabi Muhammad, kata tolong aku. Nabi kata, aku sujud kepada Allah sungguh-sungguh. Lantas Allah menjawab, ya Muhammad,
angkatlah kepadamu dan mohonlah kepadaku apa yang hang minta. Tuan-tuan, apa yang Nabi minta? Nabi kata, ya Allah, selamatkanlah umatku. Inilah kekasih orang yang tak fikir diri dia, tapi dipikir umat dia. Sebab itu ada lagu dia sebut, bagaimana aku engkau cinta, sebelum bertemu berabad jaraknya. Aku denganmu tatkala engkau sudah tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Jauh daripada Nabi, tapi Nabi kasih kepada kita. Lagu yang saya nyanyi tadi tu lagu baru kami. Tapi part tu part Ustaz Zarifi nyanyi, tapi saya ingat dia nak nyanyi, dia tak mau nyanyi. Tadi saya nyanyilah walaupun tak apa-apa nak mau jadi. Jadi boleh dengar kat mana lagu tu? Lagu tu tuan-tuan boleh tengok di YouTube, tajuknya Putusnya Butir Tasbihku. Ni lagu baru. YouTube Intim. Tuan-tuan pergi kat YouTube, tulislah Butir Tasbih, nanti keluarlah. Ustaz Tiga Beradik. Jadi mudah-mudahan Dah lancar semalam. dah lancar semalam. Jadi mudah-mudahan Maulidur Rasul ni kita buat lagu tu, mudah-mudahan rasa rindu, dan kita ambil lagu tu sempena hadis yang saya bacakan tadi. Betapa Nabi doakan kita, dan mudah-mudahan kita juga mendoakan, mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi lah. Kata Ustaz Hamidi ni boleh menyanyi. Saya nampak ada gaya dah jadi panel. Kita boleh. Pasal apa untuk bangkit jadi apa ni, moderator kan? Tu nak. Sebab dia kata lebih menarik. Pasal boleh jadi panel aku, moderator tu bagi kat saya lah pula. Kita dah ambil ni apa dah tambah Tambah lagi Puan Hajar kata, sudahlah kami nak makan dah ni. Gelisah. Jadi terima kasih semua. Terima kasih, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.